Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati. Lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah pada malam ini dengan izin dari Allah, rahmat dari Allah, hidayatut taufiq yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat bertemu buat kali yang ke-17, siri yang ke-17 pada malam ini, yang mana kita masih lagi dalam mentadabbur suratul Al-Mulk. Malam ini kita akan membincangkan keterangan dan tafsiran bagi ayat nombor 18 di dalam suratul Al-Mulk. Maknanya malam ini kita hanya memberi tumpuan kepada satu ayat sahaja untuk kelas kita pada malam ini, iaitu ayat nombor 18. Ayat nombor 18 ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Wa laqad bermakna dan sesungguhnya, benar-benar. Wa laqad dan sesungguhnya, benar-benar. Okey, apabila Allah sebut sesungguhnya benar-benar, menunjukkan ada sesuatu perkara dia memang benar-benarlah. Kenapa Allah nak menyebutkan tentang sesungguhnya benar-benar? Adalah untuk mengukuhkan, membuat penegasan. Allah Ta'ala guna dua penegasan pada kalimah walaqad. Penegasan pertama adalah pada huruf lam. Wala. La tu penegasan yang pertama. Penegasan yang kedua pada qad. Qad. Jadi walaqad maknanya dan sesungguhnya benar-benar. Maknanya apa yang Allah nak bagi tahu ni pada ayat nombor 18 ni, kalau Allah tak guna walaqad, maksudnya kalau tak ada lah kalimah walaqad tu, kita memang meyakini Allah berkata benar. Kan? Itu yang kita kata sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah. Betul. Tetapi apabila Allah menyebutkan dalam ayat 18 ni dengan menggunakan dua penegasan, maknanya fakta tersebut, perkara tersebut memang tidak lagi boleh dinafikan. Allah nak menegaskan memang perkara tu telah terjadi. Perkara itu berlaku. Apa dia? Apa perkara yang telah berlaku ni? Sehingga Allah menyebut sebanyak dua penegasan. Allah kata kadzdzabal ladzina, telah mendustakan. Kadzdzaba menunjuk kepada kalimah yang menunjuk kepada selalu, sering, mendustakan. Mendustakan itu siapa yang sering mendustakan? Alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum daripada mereka.
Okay, kita ambil daripada awal ayat. Allah kata walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, dan sesungguhnya benar-benar telah mendustakan orang-orang sebelum daripada mereka. Sebelum daripada mereka, him dekat sini, mereka di sini adalah kembali kepada manusia yang diturunkan ayat Quran pada awal-awal penurunan. Jadi kita tahu ayat Al-Quran diturunkan, suratul Mulk ini diturunkan kerana dia adalah surah Makkiyah. Sudah pasti ayat ini dia tertumpu kepada orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Nabi masih lagi berada di bumi Makkatul Mukarramah. Jadi mereka tu merujuk kepada mereka yang ada di zaman Nabi itu ketika mana masih lagi dalam peringkat Makkiyah. Maksudnya orang sebelum orang-orang Arab musyrikin ni telah mendustakan. Bukan main-main mendustakan ni. Allah kata memang mereka betul-betul telah mendustakan. Mendustakan siapa? Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat sebelum ini, sudah pasti mereka mendustakan, iaitu tidak percaya kepada Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Jadi Allah bagi tahu secara serius ni, kan? Allah bagi tahu bahawa orang-orang sebelum orang Arab musyrikin ni, mereka telah selalu mendustakan. Mendustakan siapa? Sudah pasti rasul-rasul yang Allah utuskan. Jadi Allah mengatakan fakaifa kana nakir. Allah kata maka ni menunjukkan bahawa apabila mereka telah mendustakan para rasul, iaitu orang-orang sebelum adanya orang kafir Quraisy ni, orang-orang yang sebelum mereka ni dulu ni, maknanya orang-orang dulu ni, kata Allah, disebabkan mereka telah mendustakan para rasul itu, maka kata Allah, justru itu kata Allah, fakaifa kana nakir, bagaimana berlakunya kemurkaan. Maknanya Allah Ta'ala suruh orang-orang Arab yang berada di Mekah ketika itu supaya mereka mengambil berat. Mereka kena beri perhatian. Mereka kena takut bahawasanya orang-orang sebelum mereka telah pun mendustakan para rasul mereka, maka Allah Ta'ala kata, kau kenanglah, kau tengoklah, ingatlah balik apa yang telah Allah Ta'ala buat kepada mereka. Itulah ayat nombor 18. Kalau kita baca secara terjemahan, kita faham. Tetapi kita belum lagi pergi kepada pendetailan bagi ayat nombor 18. Kita baca secara terjemahan, kita fahamlah. Maksudnya ayat ni Allah nak bagi tahu bahawasanya sebelum mereka, iaitu orang Arab musyrikin, telah ada golongan-golongan umat-umat manusia yang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul mereka, dan akhirnya Allah Ta'ala telah mendatangkan kemurkaannya. Maka lihatlah, kenang-kenangkanlah, ambillah pengajaran daripada apa yang telah Allah buat. Tapi dalam ayat ni Allah tidak menyebutkan secara jelas apa yang telah Allah buat. Apa bentuk azab tu?
Sehingga Allah kata fakaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana berlakunya kemurkaanku. Okey, kita akan kupas insya-Allah satu ayat pada malam ini. Sebab tu kita kena fokus satu ayat saja. Kerana satu ayat ni kita akan datangkan dua contoh umat manusia yang telah Allah berikan, yang telah Allah tunjukkan macam mana kemurkaan Allah. Dua contoh ini kita memerlukan waktu yang tidaklah terlalu lama, tapi kita akan jelaskan. Sebab tu kita fokus pada malam ini pada satu ayat sahaja untuk ayat nombor 18. Sebelum kita memperincikan ayat 18 ini dengan dua contoh umat manusia yang telah Allah berikan kemurkaan, apa kata kita lihat terlebih dahulu dari sudut apakah hubungan kaitan antara ayat 16 dan 17 yang telah kita belajar pada siri mana? Kita belajar pada minggu lepas kan? Kita telah belajar siri 15 dan siri 16. Kita dah belajar ayat 16 dan ayat 17. Maknanya ayat 17 kita belajar pada minggu lepas. Ayat 16 kita belajar 2 minggu lepas. Ustaz tak dengar. Tak ada suara je. Freeze je. Betul. Tak ada suara. Okey lah. Maksud dia lain ustaz ya? Kejap perempuan ya, saya terputus talian. Minta maaf ya. Okey, tuan-tuan boleh dengar tak suara saya? Boleh Ustaz. Boleh. Tadi terputus sekejap kan? Okey, minta maaf ya sebab saya terlupa nak bagi tahu bahawasanya saya sebenarnya berada di utara sekarang. Jadi saya sangat bergantung kepada talian Celcom. Jadi saya tadi saya guna ada satu apa nama dia dah benda ni. Sebelum ni okey, tapi malam ni dia ada gangguan, lepas tu terputus, lepas tu saya sedang guna hotspot pula ni. Jadi kalau terputus nanti tuan-tuan sabar, nanti saya akan masuk balik semula. Ya, tuan-tuan dan puan ya. Kerana saya berada di utara ya, berada di okey. Okey. Kita patah balik kepada ayat nombor 18. Okey. Begini. Ayat 18 yang kita nak bincangkan pada malam ni sebenarnya adalah tentang apa? Apa perkaitan ayat 18 dengan ayat 16 dan 17? Okey. Kita kena ulang balik yang ayat 16 dan 17. Bukan ulang semua. Kita nak ulang dia punya apa? Intisari utama saja. Okey. Kalau ayat nombor 16, kita belajar ayat 16, Allah bagi tahu dalam suratul Mulk, Allah boleh jadikan bumi ini sebagai tempat mengazab
manusia. Okey. Ayat 17 Allah bagi tahu kepada kita dalam suratul Mulk, Allah boleh jadikan langit sebagai azab kepada manusia. Jadi dalam erti kata lain, ayat 16 azab dari bawah dan ayat 17 azab daripada atas. Kalau ayat 16 Allah bagi tahu azab dari bumi itu berbentuk bumi ini boleh menenggelamkan, boleh menimbus manusia yang berada di atasnya, akhirnya masuk ke dalam tanah. Kalau ayat nombor 17 Allah bagi tahu Allah boleh menghantar angin yang kuat membawa batu-batu. Okey, ni kita telah perincikan pada ayat 16 dan 17. Okey, moga-moga masih ingat lagi. InsyaAllah orang yang selalu belajar Quran ni, insyaAllah nanti Allah akan beri dia ingatan yang kuat. Okey. Ayat 18 pula yang kita belajar pada malam ni, sebenarnya ia mempunyai kaitan rapat dengan ayat 16 dan 17 tu. Kaitan rapat dia apa? Dia masih lagi tentang azab. Okey, dia masih lagi tentang azab. Tetapi ayat 18 ni Allah menunjukkan bukti bahawa azab yang telah Allah ancam pada ayat 16 ini dan azab yang pernah Allah beri ancaman pada ayat 17 ini sebenarnya telah ada manusia yang pernah kena. Faham tak maksud dia? Maknanya ayat 18 ni ayat yang berfungsi membuktikan seolah-olah kalau kita bahasa kita nak faham kan, mungkin ayat 16-17 ni orang Arab musyrikin mungkin mereka akan kata acah-acah je tu, nak takut-takutkan kami lah tu. Mungkin sebab apa? Sebab kita tahu dalam sejarah tak ada pun umat Nabi Muhammad SAW yang Allah Taala binasakan mereka macam Firaun ke, macam kaum Hud ke, betul kan? Jadi mungkin ada manusia di zaman Nabi Muhammad tu yang macam mempelekeh-lekehkan ayat 16-17. Dia ingat mungkin Muhammad ni saja-saja kot, nak takut-takutkan, acah-acah lah tu. Tetapi ayat 18 Allah bagi tahu ayat 16-17 tu bukan nak acah-acah tau. Bukan nak takut-takutkan saja, bukan macam benda tu tak berlaku. Ayat 18 kata apa? Sebenarnya telah ada umat sebelum korang yang telah kena azab. Kenapa mereka kena azab? Kerana mereka kazzaba. Mereka selalu tidak percaya kepada rasul-rasul mereka. Jadi ayat 18 ni sebenarnya memang nak ayat 18 ni sebenarnya memang nak bagi orang Arab musyrikin ni takutlah. Kalau korang ada perangai yang sama macam manusia ayat nombor 18, korang jaga kata Allah. Kalau korang bersikap mendustakan, menolak Nabi Muhammad SAW, tolak nasihat dia, buat tak tahu apa dia kata, korang boleh jadi macam manusia yang kena pada ayat nombor 18. Allah kata bukan main-main lagi. Kerana ayat 18 Allah telah menunjukkan bukti telah pernah berlaku umat yang kena azab macam ayat 16, macam ayat 17 dan azab-azab yang lain. Okey, nampak tak perkaitan dia? Jelas tak sebelum saya pergi kepada perincian? Boleh faham? Tuan-tuan boleh bagi respon.
Boleh Ustaz. Boleh. Ustaz. Boleh Faham, Ustaz. Boleh tu apa? Boleh saya. Boleh faham insyaAllah. Boleh faham insyaAllah. Okey, kena faham ayat ni. Sebab nanti senang nak hafal suratul Mulk. Okey, boleh faham. Okey. Tetapi ayat ni 18 ni isunya adalah Allah tak sebutkan contoh secara spesifik. Siapa umat yang pernah Allah turunkan azab? Betul tak? Jadi macam mana cara kita nak dapatkan contoh tu? Mudah je lah. Kita buka kisah-kisah umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang pernah Allah binasakan. Okey. Cara dia adalah yang paling senang, contoh yang paling dekat, paling ideal sekali dengan ayat 18 lah. Okey, kita ambil contoh, ada tak manusia di zaman dulu yang pernah dapat azab seperti ayat nombor 16? Ada tak? Okey, betul. Surah Al-Mulk. Kenapa Kak? Okey Kak. Okey, perbelahan Okey. Okey Ada tak manusia yang pernah dapat azab pada ayat nombor 16? Pernah tak ada manusia pernah dapat azab nombor? Ayam tak makan. Okey, kejap Apa yang aku ada ni simpan. Okey. Saya akan unmute suara tentang perempuan So kalau ada apa-apa nak tanya, nanti tolong angkat tangan Okey, tak penting saya buka semula. Okey. Dalam ini kita tengok dulu apa ulasan ayat 18 ni. Okey, sekurang-kurangnya kalau kita nak tadabbur ayat, sekurang-kurangnya kita mesti merujuk dalam mana-mana kitab tafsir untuk mengelakkan kita tersalah faham. Sebab kalau kita baca terjemahan tadi macam kita faham lah kan. Tapi nak kukuhkan lagi maksud ayat 18 tu, maka kita perlu ada rujukan. Kita ambil satu contoh lah. Kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir. Okey, Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau kata ayat 18 tu sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita tentang umat-umat terdahulu. Okey, kenapa dengan umat-umat terdahulu? Allah nak bagi tahu bagaimana pengingkaranku terhadap mereka. Maknanya Allah Ta'ala nak tunjukkan betapa Allah Ta'ala tak setuju dengan tindakan mereka. Lepas tu Allah Ta'ala nak tunjuk tentang hukumanku terhadap mereka. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita fakaifa kana nakir? Nak menunjukkan sangat dahsyat, lagi sakit, lagi sangat pedih. Ini kupasan Al-Imam Ibnu Kathir. Jelaskan? Faham Okey, jadi maknanya, betul lah kita faham terjemahan macam tu. Betul, Alhamdulillah. Cuma kita belum lagi dapat, maksudnya kalau kita nak lebih lagi ada penghayatan, maka kita kena cari contoh. Siapa umat-umat terdahulu? Ibnu Katsir pun kata umat-umat terdahulu. Tapi siapa umat-umat terdahulu kan? Ramai. Banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi dalam pengisian kita pada malam ini, kita nak fokus dua kaum ataupun dua golongan yang pernah Allah memberi azab kepada mereka. Pertama adalah Qarun. Yang kedua adalah kaum Lut alaihi salam. Okey. Qarun dia adalah kaum siapa? Qarun dia kaum bagi Nabi apa? Qarun dia
kaum bagi Rasul, apa nama Rasul tu? Oh, saya lupa, saya tak buka suara tadi. Okey, siapa tuan-puan? Qarun dia kaum bagi Rasul apa? Musa Nabi. Nabi apa? Musa. Nabi Musa. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Betul. Qarun dia adalah salah seorang daripada kaum Nabi Musa. Lut, kaum Lut dia kaum bagi Rasul apa? Nabi Lut. Kaum bagi Nabi Lut lah. Dia tak ada nama spesifik. Dia memang dia panggil kaum Lut. Kaum Nabi Lut. Okey. Okey, kaum Nabi Lut. Kenapa saya punya ta? Sebab dia huruf ta lah. Qalqalah. Lut. Okey. Kalau kita bawa contoh kaum Ad, boleh tak? Untuk ayat nombor 18 ni. Saya tanya, boleh ke tak boleh? Boleh Ustaz sebab kaum terdahulu. Kaum terdahulu. Okey, jazakillahu khairah. Boleh. Ayat 18 ni dia umum. Maknanya kalau kita mengajar atau kalau kita nak sampaikan maklumat, kita boleh bagi contoh kaum Ad yang Allah binasa boleh, kaum Nuh boleh, kaum Syu'aib boleh, kaum Nabi Saleh boleh. Boleh. Sebab dia kaum terdahulu yang mendustakan para Nabi. Okey. Persoalan berikutnya adalah, kenapa kita membawa dua contoh manusia ini? Pada ayat 18 kita nak bincang pada malam ni. Kenapa? Siapa tahu alasan di sebalik dua contoh ni? Sebelum saya teruskan. Siapa dia? Mereka yang murka kepada Allah. Salah. Apa dia? Boleh cuba, tak apa. Malam ni kita nak berkomunikasi dua hala. Siapa puan? Siapa? Silakan. Cuba. Siapa Kaum tu? yang merasai azab dari Allah. Betul. Kau dapat azab banyak, tapi mengapa? Okey, silakan Syahira. Kalau sebab azab daripada bawah dan atas. Boleh ke? Okey. Betul. Jazakillah khairah. Terima kasih juga kepada Nurul Abdullah ya. Okey. Jawapan dia macam sebut tadilah. Okey, secara umum kita boleh bawa contoh mana-mana umat. Memang sesuai lah. Sebab Allah kata umum kan. Tetapi kenapa kita nak fokus pada dua manusia ni? Kerana kita nak menghubung-kaitkan dua manusia ni. Oh, dah ada kecil lah botol ni susu badam. Kejap Okey. Saya akan tutup suara tuan-puan dulu ya. Tak apa, takut jelah kadang-kadang kita terbuka. Tak apa, don't worry. Kita faham. Okey. Kenapa tau? Kerana dua contoh ni merupakan contoh yang paling ideal dengan ayat sebelum ni. Apa ayat sebelum ni? Ayat 16 dan ayat 17. Okey. Masih ingat tak? Ayat 16 tu azab daripada mana? Azab daripada bumi kan? Maka siapa contoh manusia yang pernah Allah azab dia daripada bumi, yang menimbus dia, yang menenggelamkan dia? Jawapan dia adalah Qarun. Itu alatan dia. So, Qarun ni dia sangat dekat dengan ayat nombor berapa? Ayat nombor 16. Okey. Sebelum tu saya terlupa juga. Tuan-tuan dapat tak nota siri 17 di Google Drive yang saya ada kongsikan dekat ruangan chat tu? Ada ke tak ada? Saya dah buka suara tuan-puan. Boleh, tuan-tuan boleh bersuara. Ada Ustaz. Ada.
Ada. Okey, Ada. alhamdulillah. Dah. Kalau siapa-siapa tak ada, kalau dekat yang menonton di FB Akademi Tadabbur, tolong letakkan komen anda kat situ. Pasal saya minta maaf, saya tak sempat tadi nak letakkan link nota suratul Mulk. Jadi bukanlah nota tu tak lengkap mana pun, tapi sekurang-kurangnya adalah ringkasan dia tu. Okey, kalau ada, alhamdulillah, lega saya. Saya sangat lega, senang hati saya lah. Lena saya tidur malam ni lah, alhamdulillah. Sebab yelah, saya memang dah style macam tu. Mau tak nak ubah. Saya walaupun sebenarnya macam kadang-kadang fikir juga tak payah bagi nota lah. Tapi saya tak boleh tahu Puan, sebab saya sudah dididik seperti itu ya. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan dapat nota tu ya. Moga-moga dapat. Okey, sekarang ni tuan-tuan dapat tak jawapan kenapa kita memilih dua manusia ni? Kerana kita nak mengkaitkan ayat 16 dan ayat 17. Jadi manusia yang sangat dekat, yang kita tahu manusia ini pernah Allah beri dia azab macam ayat 16 tu, iaitu Qarun. Kenapa kita pilih Lut? Kerana Lut ini dia sangat dekat dengan azab ayat nombor berapa? Nombor 17. Okey, jelas tak? Boleh faham Okey, dapat jawapan dia tu. Ni maknanya sambil kita belajar, kita jangan fikir nak belajar saja ya. Kalau boleh kita kena ada azam untuk kita mengajar, untuk kita menyampaikan balik apa yang telah kita belajar. Sebab tu memang kami dalam Akademi Tadabbur ni bukan sekadar nak menyampaikan maklumat saja, tapi dalam niat yang sama nak memberi latihan kepada yang datang belajar macam mana kita nak tadabbur ayat Quran. Macam mana kita nak dapat taksiran kepada ayat tu. Sebab kalau kita tak usaha nak menyampaikan, takut kita tak termasuk dalam hadis yang Nabi kata, Nabi SAW bersabda yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar. Nak mengajar ni tak perlulah kita buat secara rasmi. Mengajar ni kita boleh mengajar anak-anak, boleh kita mengajar kawan-kawan, kita boleh sampaikan maklumat tu di media sosial. Kita sampaikan. Supaya apabila orang faham, akan menambahkan rasa khusyuk dia. Best dia baca suratul Mulk. Sebab dia faham. Selama ni kita mungkin, macam kita sebut, mungkin selama ni kita tak tahu pun apa perkaitan ayat 18 dengan ayat nombor 16, ayat 17. Mungkin kita tak dapat faham kan. Jadi, mungkin kita dah faham, alhamdulillah. Jadi moga-moga usaha kita ni membawa manusia kepada dia dapat baca Quran tu dengan penuh penghayatan sebenarnya. Jadi kita sama-sama kita buat pahala ya. Sama-sama kita nak masuk syurga sama-sama. So kita nak buat pahala, maka kita kena saling membantu. Jadi tolong sampaikan maklumat ni kepada orang lain. Jadi itulah apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan tentang mengapa kita sediakan juga nota, kenapa kita belajar tak terkejar-kejar nak cepat habis ayat ya, kerana misi dia sebenarnya adalah nak melahirkan tenaga pengajar, pendakwah yang boleh menyampaikan balik apa yang telah dipelajari. Kalau saya dah tak ada kat muka bumi Allah Ta'ala ni, sekurang-kurangnya saya dapatlah saham ilmu
yang yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat dimanfaatkan. Ya, moga-moga itulah sama-sama kita berusaha ya untuk faham betul-betul. Sebab tu memang perlu ada note, lepas tu perlu fokus ya, perlu buat catatan. Ya, moga-moga tercapailah apa yang kita inginkan. Baik, kita dah jelas ya dua contoh ni. Maknanya kalaulah ada orang kafir musyrikin, kalau dia kata Allah nak acah-acah je kan. Tapi ayat 18 kata apa? Tak. Sebenarnya dah ada umat-umat dulu yang telah diazab oleh Allah. Jadi kita ambil contoh Qarun dengan kaum Lut. Qarun adalah kaum Nabi Musa, kaum Lut adalah kaum kepada Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Jadi untuk cerita dua contoh ni pun dah makan masa dah sebenarnya. Walaupun kita tahu sebesikit pasal Qarun, pasal Lut, tapi malam ni saya akan cerita pada tuan-tuan puan. Kalau siapa pernah dengar, pernah belajar, anggap dia sebagai pengukuhan maklumat. Ya, sebab kita kena ingat ya, bukan semua benda kita tahu dan bukan semua perkara tu kadang-kadang kita tahu dengan jelas. Okey, saya pun sebenarnya banyak juga belajar daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi kita dah faham dua contoh ni. Okey, jadi kita akan fokus terlebih dahulu kepada contoh yang pertama, iaitu Qarun. Okey, Qarun. Okey. Siapa itu Qarun? Orang Melayu dia panggil harta karun. Karun kan? Jadi harta Qarun. Okey. Qarun, ya, tengok ya. Qarun ni cerita dia memang hanya disebutkan dalam surah Al-Qasas saja. Qarun, cerita latar belakang dia hanya berada dalam surah Al-Qasas pada ayat nombor 76. Bermula ayat 76. Dalam surah Al-Qasas. Kalau dalam surah lain, tiada latar belakang dia. Cuma Allah cerita tentang apakah hubungan dia dengan Fir'aun. Dan apakah reaksi dia, tindakan dia apabila dia didatangi oleh Nabi Musa. Itu saja. Tapi siapa tu Qarun? Biografi dia apa? Latar belakang dia apa? Hanya disebutkan oleh Allah dalam surah tu Al-Qasas. Bermula ayat 76. Kita tak cerita panjang lebar pasal Qarun kerana perkara yang sangat penting adalah kita nak mantapkan ayat 18 tadi tu, iaitu kita nak tengok pada perkataan fakaifa kana nakir. Ya Allah kata, maka lihatlah bagaimana kesan kemurkaanku. Jadi kita nak tengok pada apa yang berlaku kepada Qarun. Tapi untuk melihat apa yang berlaku kepada Qarun tu, kita kena tahu sedikit sebanyak apa penyebab Qarun itu dia boleh diazab sampai sebegitu sekali oleh Allah. Okey, jadi kita tengok dulu apa latar belakang Qarun. Okey, mudah dia, pendek je ayat dia sebab semua dah nak faham, mudah untuk kita sampaikan. Okey. Allah mengatakan pada ayat nombor 28, ayat nombor 76, surah yang ke-28 Al-Qasas, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Ayat ni menyebutkan sesungguhnya Qarun, dia adalah daripada kaum Musa. Maknanya Qarun ni siapa? Dia adalah Bani
Israel. Bani Israel anak. Dia dia adalah Bani Israel. Okey, jelas. Dia adalah daripada kaum Musa. Dia juga sebenarnya adalah daripada Bani Israel. Tapi Qarun ni Tak Betul. Start. Samalah. okey. Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah boleh. Dengar Ustaz. Okey ya. Dapat ya? Dengar ya? InsyaAllah. Okey, minta maaf ya, line memang ada gangguan. Ni pun unstable ni. Sekejap tuan ya. Okay. Tak apa. Perlahan-lahan ya kita belajar. Okey ya, boleh ya? Boleh jelas ya? Ada sakut-sakut tak? Ada sakut tak? Sekarang tak ada dah Ustaz. Tadi je. Tadi je. Okey, tak apa. Perlahan-lahan kita belajar ya. Okey. InsyaAllah. Mohon maaf ya atas gangguan ni. Okey. Qarun ni kita tahu dia adalah daripada kaum Musa. Lepas tu dia sebenarnya juga adalah Bani Israel dan dia sebenarnya adalah manusia yang sangat sombong dan berlaku zalim. Maknanya walaupun dia kaum Musa tapi dia seorang yang menzalimi kaum dia sendiri. Okey. Lepas tu Qarun ni dia ni siapa lagi? Dia ni apa? Apa latar belakang dia lagi? Kalau kita tengok Allah kata wa atainahu minal kunuz. Okey. Kami telah mengurniakan kepadanya kunuz. Okey Kunuz di dalam Al-Quran Allah hanya guna 2 kali dalam Quran perkataan kunuz yang merujuk kepada mempunyai pelbagai jenis kekayaan. Kunuz ni adalah harta yang banyak. Kunuz ni Allah hanya guna 2 kali dalam Quran, yang kedua-dua tu merujuk kepada harta yang dimiliki oleh orang yang melampaui batas. Seorang lagi yang pernah dapat kunuz adalah Firaun. Sesiapa yang ada mengikuti pengisian kronologi kisah Nabi Musa telah pun diberitahu maklumat tentang Qarun ini. Sebab apa? Sebab Qarun, kalau kita belajar dalam kisah Nabi Musa, dia berada pada fasa dia dengan Firaun. Maknanya pada fasa keempat. Dia berada pada fasa ketiga. Qarun. Jadi Qarun ni Allah beri dia kepada apa? Kunuz. Ingat ya, kunuz adalah kekayaan, harta kekayaan yang Allah pernah guna 2 kali saja. Satu pada Firaun, satu pada Qarun. Maknanya sangat kaya harta dia. Yang mana harta dia tu punya banyak dia, Allah Ta'ala bagi tahu yang anak-anak kuncinya. Okey. Saya berbeza sikit pada terjemahan ni. Okey. Wallahu Ta'ala a'lam, perkataan mafatih ni, mafatihahu, sebenarnya bukan anak kunci. Faham tak anak kunci? Anak kunci macam kita nak buka pintu, ada kunci kan. Kalau kita baca ayat ni seolah-olah Allah kata
kami telah mengurniakan pelbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebahagian orang yang kuat. Maknanya anak kunci dia banyak tak? Sampai kena bawa ramai orang. Bawa dia. Okey. Wallahu a'lam, berdasarkan pendapat Syekh Salah, mafatihahu bukan anak kunci. Tetapi macam peti besi tu. Peti yang nak simpan, kalau dulu kan simpan duit kan. Simpan duit emas, perak kan, dia ada peti kan. Peti tu sebenarnya, maknanya tempat menyimpan harta tu sebenarnya yang sangat berat nak diangkat. Yang tu bukan merujuk kepada anak-anak kunci. Anak kunci bang, kunci kan kalau macam kalau kita ada kunci rumah kan. Kita ada kunci apa? Kunci pagar, kunci grill, kunci bilik, kunci tingkat atas, kunci tingkat bawah, kunci pintu belakang. Bayang kalau anak kunci dia banyak. Jadi kata Syekh Salah, sebenarnya mafatihahu bukan anak kunci, tetapi kotak ataupun peti yang nak nyimpan harta dia tu. Wallahu a'lam, kita tak nak besar-besarkan perkara tersebut kerana yang paling penting kita nak tahu latar belakang dia. Jadi Qarun ni harta dia sangat banyak lah, sehingga orang nak bawa harta dia terpaksa panggil abang-abang yang sado-sado, yang kuat-kuat bawa harta dia. Okey. Qarun ni kaum dia pernah tegur dia. Itu dia kata idh qala lahu qaumu la tafrah. Ketika kaumnya berkata. Kaum dia kaum apa? Bani Israel. Pernah pesan kepada dia, janganlah engkau bermegah-megah. Allah tak suka kepada orang yang bermegah-megah. Okey. Serikasan dia, kita tahu latar belakang Qarun. Qarun ni siapa? Dia adalah kaum Nabi Musa. Dan kaum tu sebenarnya dia adalah daripada dia juga adalah Bani Israel. Tetapi dia sendiri ni telah menganiayai kaum dia sendiri. Macam zaman kita lah, orang Melayu telah mengkhianati orang Melayu. Contoh, mengkhianati bangsa dia sendiri. Ada, watak tu ada. Macam Qarun lah. Okey. Tapi Qarun ni, semasa dia hidup tu, kaum dia pernah bagi nasihat pada dia. Itu ringkasan dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada maklumat berikutnya adalah apa yang Qarun dah buat kepada Nabi Musa. Sebab kita belajar tadi ayat 18 Allah kata apa? Walaqad kadzdzaba. Sesungguhnya benar-benar telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Jadi apakah contoh pendustaan Qarun kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam? Okey. Kita ambil contoh beberapa ayat. Okey, yang pertama kita ambil contoh dalam surah Ghafir ayat nombor 23-24. Allah Taala kata, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." Allah kata, dan demi sesungguhnya kami telah menghantar Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami seperti mukjizat-mukjizat dan bukti yang jelas nyata. Allah hantar kepada siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa Haman, kepada Haman, wa Qarun, dan juga kepada Qarun. Dekat sini. Ini contoh kita, Qarun. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala iringkan, Allah Ta'ala sebut Qarun bersama siapa? Bersama Haman. Bersama siapa? Bersama Fir'aun. Kenapa Allah sebut tiga-tiga ni? Kenapa Allah sebut Qarun bersama Fir'aun dan Haman? Menunjukkan Qarun adalah orang kuat kepada Fir'aun. Maknanya Fir'aun, dia nak berkuasa, dia perlukan wang. Maka orang yang boleh support dia keuangan adalah Qarun. Jadi Qarun ni, dia sebenarnya
geng kepada Firaun. Sedangkan Firaun tu sendiri telah menzalimi, telah menghamba abdikan kaum dia sendiri. Tapi Qarun, dia tak kisah jadi apa kat kaum dia. Sebab tu tadi kita kata, Allah kata, فَبَغَى عَلَيْهِمْ. Dia telah berlaku sombong dan zalim menganiaya kaum dia. Okey, jadi Qarun dia jadi geng siapa? Dia jadi geng Firaun dengan Haman. Sedangkan Qarun ni Bani Israel. Firaun dengan Haman penduduk asal Mesir. Okay. Tapi Qarun boleh jadi geng Firaun dengan Haman. Sebab apa? Sebab dia kaya. Dia adalah kartel. Dia boleh support keuangan. Okey, jadi Qarun ni ketika mana Nabi Musa datang kepada ketiga-tiga mereka ni, ketiga-tiga mangkuk ayun ni, Firaun, Haman dengan Qarun ni, dia cakap apa dekat Musa? Dia cakap, faqalu, mereka berkata tiga-tiga lah, mereka kata apa? Sahirun. Dia kata apa? Musa ni ahli sihir. Kadzabun, lagi banyak berdusta. Kadzabun maknanya dia tuduh bukan dusta sekali, memang jenis kaki penipu lah, memang pendusta lah Musa ni. Kenapa dia kata ahli sihir? Sebab Musa kan dia buat mukjizat. Dia tunjuk mukjizat tongkat dia kan, dengan tangan dia. Tapi diorang tak nak percaya ni. Kan? Jadi Qarun sendiri pun cakap apa? Musa ni, dia ni ahli sihir ni. Lagi kaki pembohong. Jadi kita dapat jawapan kan? Kita dapat jawapan tentang Qarun. Yang apa dia dah buat kepada Musa, dia mendustakan Nabi Musa, dia tolak kerasulan Nabi Musa, dia tak percaya kepada Musa, bahkan dia tuduh Musa susahir, seorang ahli sihir, kadzabun, lagi banyak dan kuat berdusta. Okey, jelas? Okey, kita ambil lagi satu ayat. Kita tengok dalam surah Al-Ankabut pula. Ayat nombor 39, Allah sebut tentang Qarun, wa Qaruna wa Fir'aun wa Haman. Allah sebut dan Qarun, Fir'aun dan Haman. Allah pasangkan dagi dengan Fir'aun dan Haman. Allah kata, wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati. Sesungguhnya Musa telah datang kepada mereka. Kepada mereka tu siapa mereka? Tiga orang yang yang tiga orang lelaki ni lah. Kan? Qarun, Fir'aun dan Haman. Membawa keterangan yang jelas. Maksudnya membawa bukti bahawa Musa ni memang pesuruh Allah. Dia bawa mujizat tunjukkan pada mereka. Tapi mereka buat apa? Fastakbaru fil ardi. Mereka bersikap sombong di muka bumi. Maknanya sombong tu apa? Mereka menolak akan kebenaran Nabi Musa. Mereka merendah-rendahkan Nabi Musa. Lepas tu Allah mengatakan, wa ma kanu sabiqin. Padahal mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada azab Allah. Jadi kita dapat satu lagi ayat yang kata Qarun ni bersikap apa? Fastakbaru fil ardi. Maknanya kalau kita gabung, kalau kita gabunglah daripada latar belakang kisah Qarun tadi, kita akan dapat Qarun ni pertama apa? Dia memang seorang yang sombong dan berlaku zalim kepada siapa? Kepada kaum dia sendiri. Lepas tu dia telah mendustakan Nabi Musa, bahkan menuduh Nabi Musa seorang yang banyak menipu dan ahli sihir. Bahkan Qarun ni dia bersikap sombong juga kepada Nabi Musa. Jadi apa yang berlaku kepada Qarun, inilah ayat yang utama yang kita nak kaitkan contoh pasal Qarun. Maka Allah Ta'ala menyebutkan, kita ambil contoh satu ayat
dalam surah Al-Ankabut juga, tapi ayat nombor 40. Okey, kita ambil daripada sinilah. Kalau kita baca dekat sini, ayat ni sebenarnya dia umum. Dia tak sebut pun siapa yang kami benamkan di muka bumi. Allah kata, maka masing-masing daripada kaum itu kami binasakan dengan sebab dosanya. Okey. Antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut, menghujaninya dengan batu. Ini jenis azab yang pertama bagi ada kaum yang Allah hantar azabnya macam tu. Allah kata ada yang kami binasakan dengan letusan suara yang sangat kuat. Ini nombor 2. Maksudnya ada kumpulan lain yang Allah hantar azabnya bentuk letusan suara yang sangat kuat. Lepas tu Allah kata apa? Wa minhum man khasafna bihil arda. Dan ada yang kami benamkan dia di muka bumi. Yang nombor 3, jenis kebinasaan nombor 3. Wa minhum man aghraqna. Dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut. Ni siapa dia tenggelam kat laut? Jawapannya adalah Fir'aun. Dia adalah Fir'aun dan pembesar-pembesar dia. Dan tentera-tentera dia. Allah tenggelamkan mereka di laut. Jadi yang kami benamkan di bumi ni siapa? Okey. Mudah je nak cari jawapan. Ini ayat nombor berapa? Ni ayat nombor 40. Okey, ni ayat nombor 40. Sebelum ayat 40, tentu ayat nombor 39. 39 ayat mana? Ayat kita baca tadi ni. Nampak tak? Surah Al-Ankabut 39. Ni ayat 39. Maknanya ayat 40 tadi tu Allah nak sebut bentuk azab bagi Qarun dan Fir'aun dan Haman. Dua saja. Yang dua lagi tu kena rujuk ayat yang sebelum dia. Jadi rupa-rupanya yang Allah tenggelamkan di muka bumi adalah Qarun. Ni azab yang ketiga tadi. Yang Allah tenggelamkan dia lemas adalah yang inilah Fir'aun dengan Haman. Nampak tak? Jadi Qarun. Okey. Jadi kita dah faham ayat ni. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita baca, kita tengok ayat 40 tu ada perkataan apa? Khosafna bihil arda. Perkataan khosafna. Cuba kita tengok ayat nombor 16. Ada tak perkataan khosafna? Patah balik tengok surah Al-Mulk. Ada ke ayat nombor 16 khosafna? Tengok balik. Macam nak ingatkan je sebenarnya. Tengok balik mana ayat 16 ni. Sekejap Okey. Ayat 16 kan? Kita jumpa perkataan apa? Amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda. Ada persamaan. Maknanya memang benarlah ayat tadi memang cerita tentang Qarun. Okey. Jadi kita ambil satu lagi ayat lain yang lebih jelas lagi. Itu memang Qarun. Kita kena tengok ayat ni. Ayat nombor berapa ni? 81 Suratul Qasas. Tuan-tuan kena baca ayat nombor 80. Kita kena baca ayat nombor 79. Ayat nombor 78. Okey, cuba tengok ayat ni. Ni surah apa? Qasas ayat nombor berapa ni? 81 kan? Tengok ni, Suratul Qasas ayat nombor 81. Okey, cuba kita buka Suratul Qasas. Tengok yang tadi tu, mula-mula tadi. Siapa tu Qarun? Ni, nampak tak? Nampak tak? Suratul Qasas ayat 76 kan? Tadi ayat kita baca ayat nombor berapa? 81. Jadi rupa-rupanya ayat nombor 81 sebenarnya menyambung cerita bermula ayat 76. Jadi ayat 76 Allah sebut Qarun. Jadi ayat 81 sebenarnya pasal siapa? Pasal Qarun. Okey. Jadi Allah kata apa pada Qarun? فَخَسَفْنَا بِهِ
وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه sampai hujung ayat. Jadi Allah kata, lalu kami benamkan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Kenapa orang kata harta Qarun? Kerana dengan harta-hartanya yang tersimpan di rumahnya, yang ditanam dalam tanah, Allah benamkan sekali dengan dia itu sekali, dengan rumah dia sekali, dengan harta dia sekali. Jadi Allah Ta'ala nak kata pada ayat nombor 18, wahai orang Arab musyrikin, korang ingat ayat 16 dan 7, ayat 16 tu kami acah-acah je ke? Ini saya sebut sebagai contoh nak bagi faham lah. Kan? Jadi mungkin orang Arab musyrikin kata, alah, nak takut-takutkan. Ya ke? Boleh ada azab ayat nombor 16 tu? Ayat nombor 18 kata ada. Dah berlaku dah. Maka siapa? Kepada Qarun. Jadi menjadi peringatan kepada orang Arab musyrikin. Kalau korang hebat sangat, kaya macam mana, macam Qarun sekalipun, tapi kalau korang menolak Rasul korang, seperti mana Qarun menolak Nabi Musa, tak mustahil bagi Allah. Allah boleh benamkan kamu bersama dengan bumi yang kamu berada di atasnya. Fa'idha hiya tamur. Maka bumi itu akan bergoncang sampai kau masuk ke bumi yang paling bawah. Okey, kita tinggal lagi berapa contoh? Kita tinggal lagi satu contoh. Contoh Nabi apa? Nabi Lut. Okey, Nabi Lut kaum dia lah, kaum Lut. Okey. Kisah Nabi Lut ni panjang, tapi saya cuba ringkaskan seringkas yang mungkin. Kita ambil isi penting dengan perbincangan kita. Okey. Sebelum kita pergi kepada apakah azab yang Allah Ta'ala nak cerita pada kita tentang kaum Lut. Okey, sebelum saya tanya, tuan-tuan, kaum Lut ni dia kena azab apa ya? Kaum Lut. Apa azab yang Allah beri pada dia? Dia kena azab? Azab apa? Batu dari langit, Ustaz. Jatuhkan bukit ke atas kaumnya. Pakaikan suara yang kuat. Alright, okay. Nanti kita akan ceritakan. Saya akan cerita flow dia. Okay. Kata macam mana azab tu tahu. Okay, tak apa. Okay, kita tengok dekat sini. Okay. Nabi Lut ni, kenapa kita kena cerita tentang apa yang mereka buat sampai kena azab macam tu? Nak menunjukkan Allah takkan azab kalau mereka tak buat sesuatu penyebabnya. Okey. Jadi apa tindakan kaum Lut kepada Nabi Lut? Okey. Ada 4 yang utama. Cuma saya minta maaf ya sebab saya tak sempat nak bawa ayat Quran dengan terjemahan tu. Saya cuma sempat tulis nombor surah, nama surah dan nombor ayat je. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan nanti cari, baca Quran malam ni tolong cari boleh? Baca tak kisahlah malam ni ke hari kemudian. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, kaum Nabi Allah Lut ni, saya rasa semua orang tahu. Apa moral buruk ataupun apa perangai buruk kaum Lut ni? Apa dia tuan-puan? Okey, dia homoseksual kan? Seksual. Okey, dalam Quran Allah panggil homoseksual mereka buat ni, terms dia apa? Apa istilah yang Allah pakai? Fahisha. Fahisha. Apa dia? Fahisha. Al-fahisha. Fahisha kan? Fahisha. Okey. Kaum Nabi Lut ni, okey, nampak tak ejaan dia? Saya bentangkan sikit Okey. Betul lah kalau kita baca dalam Quran tu dia mendatangi lelaki.
sesama lelaki. Cuma perbuatan mereka tu Quran panggil dia perbuatan keji. Allah guna fahisyah. Tetapi bukan fahisyah saja. Allah tambah huruf alif lam. Dia jadi al-fahisyah. Kalau perbuatan macam zina, Allah tulis fahisyah saja. Fa alif ha. Allah, saya dia betulkan kejap ya. Okey. Sekejap ya. Okey, sekejap ya. Ha. Jadi tak ada alif lam lah. Fahisyah. Kalau zina ini, kalau kata la taqrabuz zina, kan? Zina istilah dia perbuatan keji, fahisyah. Tapi kalau homoseksual macam perbuatan liwat tu, Allah tambah alif lam di depannya. Al-fahisyah. Kalau jumpa al-fahisyah, dia merujuk kepada ni. Kenapa ni tak ada alif lam, ni ada alif lam? Kalau ada alif lam, dia lebih memberikan spesifik. Maknanya dalam banyak-banyak perbuatan. Fahisyah ni keji tau. Maksud dia keji. Zina tu memang dah keji. Tapi Allah Ta'ala sebut alif lam ni nak menspesifikkan maknanya dalam banyak-banyak perbuatan keji yang sangat-sangat keji. Al-fahisyah adalah ini. Sebab apa? Keji. Kalau yang ini dengan jantina yang berbeza lah. Perempuan dengan lelaki. Normal. Normal tu bukan zina tu normal. Tapi memang perempuan dengan lelaki tu diterima akal. Tapi kat sini, contoh lelaki dengan lelaki. Maknanya antara ini dengan ini lebih teruk. Macam kita kata lebih teruk, lebih keji, lebih buruk. Kerana Allah ada guna al. Kat sini tak ada al. Kita baca kisah Nabi Allah Lut. Kita buka Quran. Okey, tak apa. Kaum Nabi Allah Lut ni, mereka ni ada 4 perkara besar yang menyebabkan memang mereka ni layak Allah azab. Yang pertama, mereka memang mendustakan Nabi Allah Lut. Memang mereka tak terima Nabi Lut ni sebagai Rasul. Maknanya apa yang Nabi Lut ni cakap, nasihat, peringatan, ancaman, mereka tak terima. Sebab mereka tolak Nabi Lut tu. Jadi kalau kita nak tahu maklumat ni, tuan-tuan kena buka surah nombor 26. Asy-Syu'ara ayat 160. Kita akan jumpa Allah kata, kadzabat qaumul finil mursalin. Telah mendustakan kaum Lut daripada rasul-rasul yang Allah utuskan. Yang kedua, kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, mereka memang menghalau keluar Nabi Allah Lut. Mereka merancang nak halaulah Lut ni. Nyibuk je ada kat sini kan. Mereka nak halau Nabi Allah Lut keluar daripada tempat mereka tu. Maklumat ni kita boleh jumpa dekat suratul Al-A'raf ayat nombor 82 dan juga dalam suratul Naml surah ayat nombor 56. Kalau dekat dalam surah Al-A'raf 82 Allah kata an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni kata apa? Mereka kata apa? Kita keluarkanlah dia ni. Dia dengan geng-geng dia ni daripada kampung-kampung kita ni. Yang ketiga, kaum Nabi Allah Lut ni, mereka tidak percaya kepada ancaman azab yang Lut peringatkan.
Nabi Lut kata, kalau kau tak berhenti buat macam ni, takutlah azab Allah. Takutlah. Mereka kata apa? Ada kami percaya. Mereka tak percaya. Maklumat ni tuan boleh jumpa dekat suratul Qamar ayat nombor 33. Allah kata apa? Kadzabat qaumul Lutin bin Nuzur. Allah kata telah mendustakan kaum Lut dengan ancaman-ancaman. Mereka tak percaya. Dan nombor 4, mereka mencabar. Mana azab yang kau duk cakap sangat tu Lut? Mana azab tu Lut? Datangkanlah. Maklumat ni kita boleh jumpa dalam suratul Al-Ankabut ayat nombor surah nombor 29 ayat 29. Allah kata, fama kana jawaba qaumihi in illa an qalu tina bi'azabillah. Jawapan kaum dia hanya kata, buat mai kat kami mana azab Allah. In kunta minas sadiqin, kalau kau bercakap benar Lut, mana azab Allah. Okey, jelas tak? Jadi ayat 18 tadi sebenarnya nak fokus pasal ni sajalah utama dia. Mereka tak percaya Lut tu sebagai seorang Rasul. Jadi kalau mereka tak percaya Lut Rasul, maka mereka tak akan dengar semualah apa yang Lut kata kan. Ditambah pula dengan 3 perkara lain. Jadi patut tak kaum Lut ini diturunkan azab? Patutlah. Walaupun kaum Lut tidaklah ada pada orang Arab musyrikin. Tak samalah sekeji kaum Lut tu. Tapi yang pertama ni mereka ada. Mereka tak percaya Nabi Lut, kaum musyrikin. Mereka tak percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Kan? Okey. Jadi apa azab berlaku? Apa azab yang berlaku? Macam mana azab tu berlaku? Sebelum tu nak tengok dulu kejap. Kita ni pukul 10.32. Jadi kita mula pukul 9.10. Tuan-tuan boleh teruskan lagi ke? Boleh Ustaz. Boleh. Ngantuk Ustaz. Itulah kesian ngantuk kan. Sambung minggu depan lah. Macam mana? Boleh? Dah 10.30 ni, kesian tak tahu perempuan. Ngantuk ke ni? Kesiannya ya Allah. Kena sambung minggu depan. Okey. Untuk mengelakkan kita terangguk-angguk pada malam ni, okey, kita akan sambung insya-Allah. Memang saya tak nak sambung pun sebenarnya. Yang saya pun sebenarnya memang agak sangat kepenatan, kan? Jadi kita tetap kena teruskan juga pengisian kita, tapi kita dengan kadar yang mampu. Jadi saya berhenti dekat sini. Okey, kita dah tahu 4 perkara, karakter, reaksi kaum Nabi Lut pada Nabi Lut. Minggu depan kita akan cerita macam mana azab tu Allah datangkan. Walaupun memang kita tahu ayat nombor 17 itu dikaitkan dengan kaum Nabi Allah Lut. Betul. Tapi kita akan ceritakan kronologinya serba sedikit. Tuan-tuan tahu tak, kaum Nabi Allah Lut sebenarnya mata mereka Allah butakan terlebih dahulu. Sebelum azab yang khusus tu sampai. Jadi kita akan cerita insya-Allah pada minggu depan. Baca dulu flow ni. Cari dulu ayat Quran yang saya bagi kat dalam tu. Ni, baca dia punya flow ni. Ingat ini susunan tengok. Pergi ke sini, pergi ke sini. Lepas tu pergi ke sini. 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 Lepas tu sini. Baca ni, saya dah tulis ayat kat sini. Ni semua ayat ni.
Okey, kita tak reka cerita ni. Tapi kita nukilkan semula apa yang Allah cerita. Jadi kita sambung insya-Allah pada minggu depan ya. Boleh? Untuk ayat nombor 18, lepas tu kita pergi kepada pengajaran dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa nak tanya? Apa nak kongsi sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ini? Ada soalan tak? Okey. Dalam ruangan chat ada yang berkata, ada bertanya, adakah ia juga termasuk 12 kaum di dalam Al-Quranul Karim? 12 kaum ni kaum apa? 12 kaum ni, siapa boleh kongsikan? 12 kaum tu kaum apa ya? Yang termasuk kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut tu ke, atau ada 12 yang lain? Oh, Samud, Aud, Sabah antaranya. Wallahu ta'ala a'lam, adakah hanya pada 12? Sebab apa tau? Sebab dalam surah Yasin ada satu perkampungan yang Allah binasakan. Yang Allah kata, وَضُرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Itu satu kaum juga. Satu kota. Cuma tak tahu nama kaum dia. Lepas tu kita tak boleh, saya tak ada nak sebutkan 12 tu. Wallahu ta'ala alam. Okay, ada pertanyaan lain? Okey. Nota siri 15 ayat 16 boleh belum dikongsikan Ustaz? Ya ya. Saya dah kongsi ke belum? Nota siri 15 ayat 16 belum dikongsikan lagi. Memang tak ada ya? Saya belum bagi ke? Sudah ada rasanya. Dah kan? Okey. Nanti saya semak balik ya kepada Puan Hasnah bertanya. Okey. Kalau tiada, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan siri yang ke-18. Kita akan perincikan, kita akan habiskan ayat nombor 18. Siri 18, ayat 18 pada minggu hadapan insya-Allah. Mohon maaf atas kelemahan dari sudut talian internetnya. Ya, begitu juga pada penyampaian, ada kekurangan kelemahan pada penyerahan nota dan sebagainya. Mohon diberikan kemaafan. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah, sentiasa Allah berikan kita petunjuk dan juga bimbingan dari Allah. Jadi kita sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.